الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سررت وما أعلنت وما سرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bermula dalil akli itu, jika rasul-rasul itu khianat, buat yang ditegahnya, nescaya jahillah Tuhan, tiada tahu ambil pesuruhnya orang yang tiada khianat, dan jahil Tuhan itu mustahil. Atau engkau kata, jika khianat mereka itu dengan buat demikian yang ditegah haram ataupun yang ditegah makruh, nescaya terbalik, yang haram dan yang makruh itu akan jadi taat pada hak mereka itu, tetapi at-tali itu batil. Dan apabila at-tali, bila batal at-tali, nescaya batalah al-muqaddam, maka sabitlah naqidnya. InsyaAllah kita nak sambung ni, nak masuk dalam bab dalil tentang apa yang telah kita bicara dulu. Wajibnya Rasul bersifat amanah. Dan amanah ni di sebaliknya khianat. Mustahil Rasul khianat. Dan kita dah bicara dulu amanah dengan mana bahasa Arab ni, kalau bahasa lain ismah, bahasa yang kita pakai maksum. Bukan amanah yang selalu macam orang duk faham amanah. Itu makna amanah pertama yang kena faham lah. Dan kita dah bicara dulu, bila amanah ni dengan mana maksum, wajib i'tiqad dan berpegang bahawasanya tidak akan ada pada Nabi-Nabi atau Rasul ini apa-apa yang dinamakan dosa. Bahkan bukan saja dosa, apa-apa saja nama tegahan, sama ada tegahan yang haram, begitu juga tegahan yang walaupun sekadar namanya makruh. Tidak akan ada apa-apa Nabi Rasul membuat tegahan-tegahan begini. Kalau makruh pun tak boleh, apatah lagi haram, kalau nak guna bahasa itu. Ataupun Nabi takkan buat perkara-perkara yang haram, begitu juga makruh. Tidak akan ada apa-apa yang Nabi Rasul ni buat dalam rupa yang begitu. Pasal itu istilahnya khianat. Maksudnya tak memelihara diri dalam keadaan taat. Sedangkan Nabi Rasul ni Allah Ta'ala memang pelihara mereka. Pasal Allah Ta'ala dia tidak akan silap. Itu prinsip yang nak disebut. Dia takkan silap dalam nak memilih siapa yang bakal dilantik menjadi Rasul. Ada satu ayat Quran mendalilkan di situ, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Ta'ala dia a'lamu, dialah Tuhan yang amat mengetahui. Maksudnya dia tidak akan ada apa yang tersilap pada dia. Haitsu yaj'alu risalatah,
Haitsu sekira-kira, asal terjemah, tapi di situ haitsu boleh makna zamaniyah, makaniyah, syakhsiyah. Asal terjemah sekira-kira dia meletakkan kerasulan, maksudnya siapa yang nak dilantik menjadi rasul, begitu juga masa bila nak dilantik jadi rasul, tempat mana untuk dilantik jadi rasul, Allah ni dia a'lam. Yang telah disyarah oleh ulama akidah kita, bila sebut a'lam di situ, yang tu yang bila dia a'lam, mestilah Allah Ta'ala buat semua keadaan atas muka bumi ni di atas ilmu dia. Kalau dengan istilah lain pada ilmu yang muradif dengan dia ialah dia mesti alimun, tentulah dia khabirun. Allah Ta'ala takkan ada apa-apa yang dibuat istilahnya dengan jahilun, apatah lagi safihun. Subhanallah. Mestilah dibuat dengan mengetahui. Jadi dia a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, antara yang boleh faham daripada perkataan itu, dilalah pada Quran itu ialah Allah takkan ada silap. Nisbah nak melantik siapa, di mana, pada waktu bila, berapa orang, bagaimana keadaan, apa personality Nabi Rasul tersebut, Allahu a'lam. Allah memang mengetahui dan paling tahu, dan tidak akan ada kesilapan. Itu yang mesti dipaham. Lagipun kita bicara Allah Ta'ala, bila kata Allah ni bahasa Arabnya kan, kita mengaku la ilaha illallah. Bila sebut ilah ni, ilah mungkin silap tak? Kalau silap kenapa? Silap tak jadi ilah. Sebila ilah ni mesti sifat dia layak disembah, dan mestilah dia tak hajat pada satu, semua makhluk mesti berhajat pada dia. Untuk melayakkan semua makhluk berhajat pada dia, mesti dia ada ilmu, mesti dia hayat, ilmu, iradat, kudrat. Kalau dia tak ada ilmu, kalau dia tak hayat, kalau dia tak ada iradat, tak ada kudrat, siapa yang akan hajat pada dia? Sedangkan kita hajat ke dia? Berapa besar hajat ke dia? 100%, 50%. Yang ni pun akidah asal lah. Pasal kita bab Rasul, takkan sempurna bab Rasul kita ni yang kita nak faham dalam bab akidah, melainkan dia mesti balik kepada bab uluhiyat, bab ketuhanan. Dia khas nak bicara situ ialah tak mungkin Allah Ta'ala dia silap. Betul? Yang ni kalau kita sebut, yang ni asas dalam bab kerasulan. Kalau kita sepanjangkan sikit, ni sebab Allah Ta'ala dia takkan silap. Antaranya termasuk dalam bab akidah juga. Ada satu perkara yang kalau kita belajar dalam bab sam'iyat, adalah wajibnya i'tiqad Nabi Rasul. Selain pada Nabi Rasul ni, atas kita bicara masalah Allah Ta'ala dia amat mengetahui, takkan ada apa silap kat dia. Yang kita wajib belajar adalah wajib i'tiqad dalam kita belajar bab-bab yang nama sam'iyat ni, benda ghaib yang wajib di'tiqad, wajib dipegangi, yang perkhabaran itu datang daripada Quran, daripada Nabi SAW, yang ulama kita ambil kesimpulan daripada semua isi Quran hadis adalah wajibnya semua sahabat yang menepati takrif sahabat, dengan mana mereka ni beriman dengan Rasulullah, hidup dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Mereka ni mestilah semua adil. Semua sahabat mesti adil. Siapa sahabat mesti adil? Pasal Allah Ta'ala bagi pangkat. Apa Allah Ta'ala bagi pangkat kat para sahabat? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Siapa yang bagi pangkat tu? Quran tak? Allah Ta'ala bagi pangkat dia. Bila Allah Ta'ala iktiraf sahabat ni yang as-sabiquna minal muhajirin wal ansar, orang yang terdahulu masuk Islam di kalangan muhajirin dan ansar. Sambung belakang tu, walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum tu. Allah Ta'ala yang bagi pangkat tu. Allah Ta'ala redha pada mereka, wa radu anhu, dan para sahabat juga redha ke atas Allah Ta'ala. Huraian redha tu panjang, cuma nak ambil pangkat radhiyallahu tu lah. Jadi bila Allah Ta'ala turunkan ayat Quran kata dia redha ni, ada tak kemungkinan Allah Ta'ala ni jahil selepas daripada wafatnya Rasulullah? Rupanya sahabat ni ada yang jadi kufur ataupun berpatah balik
Jadi menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tak mungkin itu? Boleh tak timbul soalan macam ni? Allah Ta'ala bukan nak tahu apa yang berlaku lepas Rasulullah wafat. Ayat Quran tu turun masa Rasulullah masih hidup. Jadi masa Rasulullah hidup, sahabat ni baiklah. Bila Rasulullah dah meninggal, sahabat boleh jadi tak baik. Pasal apa? Pasal itu benda akan datang. Ayat Quran Allah Ta'ala puji radhiyallahu anhum wa radu anhu tu, itu waktu ada Rasulullah aja. Waktu Rasulullah ada, tak menjamin Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Okey tak? Betul tak cara berfikir? Siapa punya cara berfikir ni? Ni Syiah. Syiah sentot tu. Sentot tak kepala otak dia? Sentot faham sentot? Kat sini tak saya sebut ke sentot? Sentot apa? Tak saya dengar. Sentap. Terencak akal. Apa lagi? Stop. Kreng. Jeng. Kreng. Kong. Keng. Ngawuh pergi. Yang orang putih bahasa tu, jeng, kreng, kong, keng. Apa jeng, kreng, kong, keng? Jeng lah. Dia tak lagi berfikir cara-cara betul. Jeng, kreng. Krem lah. Krem. Tu jeng, kreng. Jeng, kreng. Kong, tak kong. Bateri kong. Tak boleh masuk cas. Jeng, kreng, kong, keng. Keng apa? Kerah keng. Tu bahasa sini sikit lah. Tak faham lah tu saya pergi uraian tu. Nak cerita ni sentot. Jeng, kreng, kong, keng. Kepala otak Syiah. Dia tak lagi. Dia tak boleh fikir cara betul. Sentut. Apa tu? Wahabi sama. Afallahu anhu. Apa? Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada kesentutan, sentot mereka ni. Pasal apa? Pasal Allah. Kepala otak ni kalau dah sivil macam tu, habis lah. Antara habis tu apa? Dia rosak akidah pada tahap tu. Kalau Syiah dia kata macam tu. Antara hujah-hujah yang pernah jumpa puak-puak Syiah ni dulu, dia kata siapa yang boleh jamin sahabat ialah orang yang dapat redha Allah Ta'ala. Bila Rasulullah wafat, kata dia, yang tinggal yang diberi mana 4 orang. Hui, itu ada tempat 3. Dia sebut siapa? Salman Farisi. Semua bukan Arab. Abi Dzal Ghifari, Sayyidina Ali. Apa orang lagi? Yang 3 tu tak 4 pun 3. Dia sebut macam tu lah. Lama tak perhati Syiah punya kepala otak ni. Dia kata sahabat lain semua habis kufur. Bila kita bersoal dia, kaya Quran kata radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kau ni beriman tak beriman? Kata dia tak semestinya. Bila Allah Ta'ala redha dulu, Allah Ta'ala redha seterusnya. Tu kepala otak dia lah. Sentot tak sentot dia. Kalau gitu dia keluar soalan berakidah gitu, kita soal semula berakidah dia. Kalau orang takluk, kalau gitu orang Ta'ala bolehlah apa yang dia buat dia lupa. Ataupun pengiktirafan dia kepada Nabi Rasul masa jadi Nabi, masa tu Nabi Rasul lah. Lepas tu Nabi Rasul tak ada, rupa-rupanya tersilap jadi Nabi. Macam tu boleh? Baru kepala otak dia sentot dia tu, dia nak sentot lagi sekali. Macam mana engkau boleh pertikaikan dalam bab ketuhanan? Dia kata kami bukan pertikai bab ketuhanan, kami pertikai bab sahabat. Sentotnya kepala otak ni rupa. Tak, memang kita tak nampak. Dia tak nampak jalan tu. Jalan kenapa jadi kufur tu, dia tak nampak. Kita bagi jalan, tunjukkan dia, ini kaedah berfikir kau ni salah. Dia kata kami bukan petikai Allah Ta'ala, kami petikai sahabat. Memanglah kau petikai sahabat. Kau petikai sahabat tu, maksudnya kau petikaikan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala bagi pangkat radhiyallahu anhum. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala dia jahil masa akan datang. Tanya dia, Allah Ta'ala masa akan datang boleh jadi tak dia jahil? Takkan dia mengiktiraf satu benda, apa yang diiktiraf satu benda tu masa akan datang tu berlaku di sebalik daripada apa yang diiktiraf sebelum ni. Macam maksudnya dia hanya tahu peristiwa yang sedang berlaku, benda akan datang dia tak tahu. Jadi Allah Ta'ala boleh tak kemungkinan dia kata radhiyallahu anhum wa radu anhu pada para sahabat, jadi satu masa nanti boleh jadi sahabat ni dikufur, boleh tak? Subhanallah.
Kalau mengiktiraf macam tu apa arti? Dia akan jadi kufur lazim. Apa makna lazim ni? Lazim ni maksudnya satu perkara yang bila buat satu perkara dia akan jadi satu perkara lain. Apa dia? Bila mengiktikadkan bolehnya Allah Ta'ala silap di atas mengakukan para sahabat ni redha, sedangkan tak berlaku redha, maksudnya menisbahkan jahil pada Allah Ta'ala. Boleh iktikad Allah Ta'ala jahil. Tu silap dalam ketuhanan. Kau mengaku la ilaha illallah, tiada ilah melainkan Allah. Allah mesti sempurna. Antara kesempurnaan dia, dia tak hajat pada satu, dia berhajat. Lepas tu mesti makhluk semua subki hajat. Semua makhluk ni mesti semua makhluk ni mesti berhajat pada dia. Tak ada makhluk yang tertinggal lah untuk boleh ada keberhajatan. Jadi asal nak syarah tu ialah kita belajar dalam bab iftiqar ma'adahu ilaihi ni. Semua makhluk mesti berhajat pada dia. Apa yang menyebabkan makhluk semua mesti berhajat pada Allah Ta'ala? Mesti Allah Ta'ala kudrat, iradat, ilmu, hayat. Mesti wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu kita belajar dalam bab istighna'. Jumpa juga nanti belakang akhir kitab dalam bab simpulan iman. Serta kita bicara walaupun atas nama bab Rasul ni, tapi di atas nak betulkan akidah tu mesti balik ke dalam bab ketuhanan. Jadi atas kita bicara bab Rasul ni, Allah Ta'ala dia yang lantik Rasul. Mungkin tak Rasul ni silap? Tak mungkin. Untuk mungkin tak sahabat silap? Tu yang saya ke sana tu. Boleh jadi sahabat silap? Tak mungkin. Bila Rasul, Nabi Rasul tak mungkin silap, para sahabat tak mungkin silap. Boleh jadi tak ulama yang betul-betul ulama, kalau kita sebut ulama tu umum sangat bahasa dia, tapi kalau ikut itlaq dalam Quran dan dipakai oleh ulama, tak dikatakan ulama. Mesti ulama ni sabit ilmu pada dia dan sabit khasyah pada dia. Maksudnya mesti nak disebah ulama ni ya ulama akhirat baru dipanggil ulama. Kalau ulama dunia semata-mata tak termasuk adalah ulama yang dalam kategori dan definisi dalam Quran. Quran sebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang akan ada sifat khasyah pada Allah Ta'ala ni, dia kena hamba dia siapa? Ulama saja. Ulama saja yang akan ada khasyah pada Allah Ta'ala. Lain pada ulama dia tak akan ada sifat khasyah. Jadi Allah Ta'ala mengiktiraf orang yang ada takut gerun pada Allah Ta'ala ni ialah para ulama. Apa saya nak sebut ialah bila ulama ada sifat khasyah, begitu juga awliya. Allah Ta'ala sebut kata macam mana? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Dalam hadis kudusi Allah Ta'ala kata apa? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memuduhi walaupun seorang musuh wali aku telah izinkan dia untuk berperang dengan dia. Jadi Allah Ta'ala pelihara tak wali. Cuma takrif wali ni kita bicara bab Rasul. Wali ni ialah manusia yang beriman, taat, dan untuk dapat taat pada dia tu adalah dengan akidah dia yang sangat mantap pada Allah Ta'ala, yang tak memungkinkan di atas iman dia tu, tasdik qalbi yang ada pada hati dia tu, yang memungkinkan dia akan keluar daripada taat Allah Ta'ala. Tu wali. Sebut apa ni? Bila Allah Ta'ala dia dah jamin mengatakan siapa yang memusuhi wali dia, orang ni Allah Ta'ala izin perang, wali ni terpelihara. Ulama-ulama yang ada khasyah ni, ulama-ulama atas nama ulama akhirat, ulama muktabar ni, ada tak gerun pada Allah Ta'ala? Gerun tak? Bila dia khasyah, layak tak ada atas nama wali pada mereka? Bila wali ni Allah Ta'ala pelihara tak? Walaupun tak nama maksum, istilah disebut ulama, mereka adalah mahfuz. Mereka adalah dipelihara. Pelihara dari sudut hifzi. Pasal Allah Ta'ala kalau dijamin dan diberikan satu pengiktirafan pada wali, wali ni tak ada la khaufun alaihim, tak ada takut dan tak pernah ada duka cita. Dan siapa yang memusuhi wali, Allah Ta'ala izin perang,
Wali ni bagus tak bagus? Oh, Allah Ta'ala menyebelahi siapa? Menyebelahi awliya. Kod dengan bahasa itulah. Pasal apa menyebelahi awliya? Pasal Allah Ta'ala jamin untuk dan isytiharkan perang pada siapa yang memusuhi wali dia. Jadi wali ni orang istimewa. Kalau wali istimewa, Nabi Rasul istimewa tak? Ni perjalanan syariat ni. Jadi kita kata la ilaha illallah, Allah Ta'ala memang dia bila mengiktiraf wali yang Allah Ta'ala izinkan untuk kita perang dengan para wali, dia izinkan isytihar perang pada orang memusuhi wali, berarti wali ni terpelihara tak? Tu ulama sebut wali mesti mahfuz. Maksud mahfuz, walaupun dia tak maksum, tapi wali adalah mahfuz. Ni akidah ni, yang ni nak kena tolak pahaman Wahabi. Pasal Wahabi ayat yang itu celaka dia sebut pada orang awam ni, kata apa? Para ulama bukan semuanya maksum. Memanglah para ulama memang bukan maksum, tapi para ulama taat tak? Khusyah pada Allah Ta'ala tak? Gerun tak? Cermat tak buat hukum? Lepas tu agak-agak ada tak hukum hakam dia yang dibuat dengan nafsu dia? Dia takkan buat dengan nafsu dia. Yang tu yang Rasulullah bagi satu pengiktirafan pada mereka di atas kepakaran yang ada pada mereka. Man ijtahada fa asama falahu ajrani. Man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Siapa-siapa yang bila dia pakar, dia ijtihad buat hukum betul, dapat dua pahala. Pahala ijtihad dan pahala betul. Kalau dia ijtihad, ada istilah ijtihad tu sikit, dia berijtihad keluarkan hukum, dan kalau kata dia salah pun masih dapat satu pahala. Pahala apa? Pahala ijtihad. Pasal ijtihad dia berpahala. Bayang no, ijtihad pun dapat pahala. Pasal apa? Dia atas kepakaran ilmu yang dia bersusah payah, dia gunakan akal dia, fikir dia hanya untuk pada Allah Ta'ala. Dia benias, tak ada apa dia rasa pada diri dia, tapi semata-mata untuk cari redha Allah Ta'ala. Dia keluarkan hukum cari redha Allah Ta'ala tu, walaupun hukum yang dia keluar tu salah, satu malam. Jamin tak ulama' pakar tak? Handai tak? Tiba-tiba Pak W ni kata apa? Mereka ni tak masuk. Ayat tak masuk ni celaka ni. Satu kena bagi betul sikit. Memang mereka tak masuk, tapi mereka mahfuz. Dan juga kena berhati-hati tadi apa dia? Kalau dia boleh petikai ulama yang pakar-pakar yang dulu ni pun tak maksum, maksudnya yang zaman lah ni apa? Yang hidup zaman kedua hijrah, zaman ketiga hijrah, macam imam-imam mazhab, Imam Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi tu, kalau macam tu pun dia tak iktiraf, yang kau muka sekupang yang kurun ke-15 macam dengan kurun kedua ni, siapa lagi bagus? Kurun ke-15 bagus, pasal angka dia banyak. Kalau disebah ada Rasul belakang, ada di awal dulu, belakang ni Dajjal. Siapa lagi dekat dengan Dajjal? Siapa yang Dajjal ni? Hak zaman lah ni yang banyak jadi Dajjal ke? Hak zaman Rasulullah tu yang banyak jadi Dajjal? Ni tu kau. Mestilah zaman belakang betul tak? Siapa yang Dajjal sekarang ni? W. Awak marah W dengan Syiah ni, dah memang tempat dia situ lah. So dia orang ni sentot dia tu yang stuck, dia yang kering kokeng ni sedih. Dia tak kerti cara berdalil. Ni dalil apa? Dalil Quran dan dalil akli. Cara berfikir pun mesti lagi betul, dan Quran pun mengiktiraf apa yang kita duk bicara ni. Satu ulama kita ajar bila dalil mesti sabit dua-dua. Mesti dalil akli, dalil nakli. Macam apa? Pasal dalil Quran, dalil nakli ni, baik Quran atau hadis, akal ni dia, begitu juga dalil nakli, akli, dia takkan khilafi akal. Dia kan takkan tahati akal. Dia mutabik dengan akal. Apa panggil dia? Istilah tu. Dia ainiyat akal. Ada satu lagi istilah dia. Dia takkan menyalahi akal. Dia tak akan rendah pada akal. Syariat mesti menepati akal. Tu, kita beri hujah ni tengok. Betul tak cara berfikir? Cantik tak? Ulama dah ajar kita cara berfikir betul. Satu, setiap benda akidah ni didatangkan dengan dalil. Satu bab Nabi Rasul ni, kita bicara dengan dalil.
yang kata yang ni yang dia sebut dalil, dan dalil ni adalah satu kaedah untuk memantapkan akidah. Satu kata kita bicara lepas bab Nabi Rasul maksum ni, yang kata dia amanah ni, yang dia ismah. Satu, kalau kita dengar cerita dengan dalil yang dah siap membuktikan bahawasanya benar dengan nakal dan akal. Nabi Rasul memang maksum. Macam nak pakai cerita ke, nak pakai dalil yang kita dah ambil, yang ulama ambil satu format dan kesimpulan. Ini yang kita duk belajar bab akidah ni, Nabi Rasul wajib maksum. Nak pakai apa? Nak pakai cerita bodoh tu kan macam mana? Untuk cerita-cerita yang menunjukkan Nabi Rasul maksum, seolah-olah ada dosa ni, macam mana? Semuanya kena selesaikan dia. Pertama nak kata, kalau cerita tu tak pernah ada datang nas, sepak cerita tu. Satu. Yang kedua, kalau ada cerita dalam Quran, mesti cerita dia tu cerita bagi betul, dan betulkan cerita itu. Ayat ni macam tu, mesti betulkan cerita tu. Jadi jangan cerita mengikut apa yang kita nak cerita dan apa yang kita nak syarah, tapi cerita mesti cerita mengikut apa yang sepatutnya kena cerita, di atas prinsip mereka ni amanah, mereka tak khianat. Mesti bagi cerita macam tu. Macam mana kita belajar bab akidah, bab ketuhanan, kena sabit kesimpulan Allah Ta'ala ni dia mesti sempurna lah. Bila kata dia uluhiyat, dia qadil hajat, ataupun bahasa banyak ni dia istighna ilah an kulli ma siwahu muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Mestilah bila la ilah ni maksudnya dia tak hajat pada satu makhluk, mesti semua berhajat pada dia. Bila dia tak hajat pada satu makhluk, semua mesti berhajat pada dia. Khusus yang nak sebut ialah bila dia tak hajat pada satu, mestilah dia ni mukhalafah lil hawadis. Dia tak menyalahi, dia mesti menyalahi pada setiap apa yang nama makhluk. Makhluk dengan khalik sama tak? Bab wujud aja pun dah beza lah. Wujud kita, wujud yang asalnya zatil adam, kita daripada makdum, Allah Ta'ala ada kan. Jadi ada nikmat ijad dan imdad Allah Ta'ala bagi kat kita. Dia bagi kita daripada tak ada kepada ada, dan bila dah ada pun bermacam-macam keperluan dan hajat kita dia ada dan anugerah pada kita, dengan itu melayakkan kita wujud atas muka bumi. Jadi dia sempurna tak? Jadi dia macam kita tak? Salahnya apa? Perkataan macam tu. Jadi kalau ada apa-apa yang memahamkan, yang dapat dipaham dari Quran, yang Allah Ta'ala ni semacam saja dengan kita. Wa yabqa wajhu rabbika, kekalah muka Tuhan kau. Jadi sekali lalu faham apa? Allah Ta'ala pun semacam dengan kita, ada muka. Walaupun bahasa dia muka yang layak, itu semacamkan Allah Ta'ala dengan kita tak? Pasal apa? Pasal memahamkan muka dengan mana juzuk. Dan memang itulah kaedah-kaedah orang yang salah tu, dia faham pada Allah Ta'ala macam tu. Walaupun dia kata muka yang layak, tapi dia masih mensabitkan muka pada Allah Ta'ala. Dia kata yadullahi fawqa aydihim. Ada ayat Quran pula, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Dia boleh kata Allah Ta'ala ni memang ada tangan, bahkan tangan dia bukan satu tapi tangan dia dua. Dua macam mana? Dua jangan persoal. Allah Ta'ala memang ada tangan dia dua, tapi dua yang layak dengan dia. Macam gila akidah ni. Akidah siapa ni? Inilah akidah Pak Wahab. Apa masalah dia? Dia menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Boleh menyamakan Allah Ta'ala. Dia kata kami tak sama kita dengan kami. Kata tangan-tangan yang layak. Macam memanglah tangan tak layak tu nampak macam tangan yang layak ni macam tak menyama dengan Allah Ta'ala, tapi masih mensabitkan tangan. Untuk dia kata Allah Ta'ala ada, kita ada. Memanglah ada, tapi ada yang tak sama. Ada tu, nama je ada, tapi tak ada. Bahkan kata ulama tu yang mereka membahasakan kita ni makhluk ni, kita makdum. Allah Ta'ala mawujud. Allah Ta'ala dia mawujud. Kita tak dibahasakan kita mawujud idhafi. Tak, makdum idhafi. Pasal apa tu? Nak menunjukkan kita ni mukhalafah dengan Allah Ta'ala. Kita hayat. Allah kita hayat ke Allah Ta'ala hayat? Allah Ta'ala hayat. Kita apa? Ulama kita guna istilah macam mana? Kita mayit. Allah Ta'ala yang hayat, dia yang hidup. Allah Ta'ala ada ilmu. Kita apa? Jahil. Kita bingung. Kita ada ilmu.
Bila sebut kita ada ilmu, orang Ta'ala ada ilmu, ada orang Ta'ala ada ilmu yang layak dengan dia. Tak. Allah Ta'ala yang ada ilmu. Kita apa? Jahil, tak buh bahasa ilmu kat kita. Kalau bubuh pun apa dia? Dah itu bahasa yang disebut. Macam mana pun nak kata, asal nak faham ialah ba'akidah yang kata tak akan ada ciri-ciri makhluk ni dengan sama dengan Allah Ta'ala. No. Bahkan Allah Ta'ala memang tak sama sekali yang kita. Betul macam mana dia boleh kata Allah Ta'ala ada tangan-tangan yang layak. Jadi menyamakan dari sudut ada tangan tu, tentu orang salah. Kita nak cerita apa ni? Cerita nak faham, nak ambil dalil. Cara faham nak ambil dalil, cara berfikir yang betul dalam bab ketuhanan. Yang ni pun walaupun bicara bab Rasul, supaya kita faham Allah Ta'ala ni, dia pentadbiran dia pada Nabi Rasul mesti macam ni. Dia mesti tahu dan pakar dan selayaknya apa yang sepatutnya, hal yang mesti ada Nabi Rasul, mesti dia innahu bi ibadihi la khabirun basir. Allah Ta'ala kepada hamba dia la khabir, sangat-sangat mengetahui, basir, sangat nyata, terang, jelas, inkishaf apa saja yang dia nak laksana. Baik. Jadi yang ni dia tunjuk kaedah berfikir situlah. Yang kata Nabi Rasul ni tak mungkin akan ada apa-apa nama khianat, dosa. Kita tak masuk dalil lagi, sekadar untuk nak sebut kata kemestian Nabi Rasul macam tu. Dan apa yang kita nak masuk ni dalil. Sekali lagi sebut bab dalil, walaupun dulu pernah syarah dah macam ni. Kenapa nak mengaji tauhid ni? Tengok, kalau kita perhati bab ketuhanan dulu dengan bab Rasul, semua berdalil atau tidak? Semua dalil. Dalil. Kenapa? Pasal dalil adalah asbab untuk kita boleh kemah dalam akidah. Kalau tak ada dalil macam, dan dalil Quran pun kita mesti kemas juga dari segi memahamkan ayat Quran itu. Pasal Quran memang dalil, tapi nak sebut gini, hak Wahabi pun dalil yang Quran tak? Syiah pun dalil Quran tak? Itu apa beza dalil dia dengan dalil kita? Dalil kita betul, dalil dia ambil dalil faham dengan makna zahir ayat. Ini bengong dia. Bahkan zahir ayat pun dia tak faham. Kaedah kita dalil macam mana? Dalil yang ambil dengan makna yang sepatutnya dia ambil faham daripada ayat, dan makna yang telah diambil kira dengan keseluruhan ayat-ayat Quran. Bukan dalil hanya tengok berdasarkan satu ayat Quran, pakai satu ayat tu saja, ayat lain dah tak pakai. Tidak. Itu bukan kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu kaedah W. Lepas kalau kita sebut apa yang W, masih situ lagi. Nak sebut kata berdalil, kalau ada puak W, dia kata Allah Ta'ala atas aras. Dalil Ar-Rahman ala arsy istawa thumma istawa ala al-arsy. Banyak kalau disebut kata ada beberapa tempat, saya kira sebenarnya kat 10 11 tempat gedebak surah ni ayat ni, surah ni ayat ni, surah ni ayat ni. Cuy, banyak. Banyak tempat kata dia menunjukkan Allah Ta'ala di atas aras. Ayat Quran itu bukan menunjukkan Allah Ta'ala di atas aras. Ayat tu thumma istawa ala al-arsy. Okey, kalau dia nak kata atas aras pun baik. Apa saya nak sebut ni masih lagi nak memahamkan kaedah, nak ambil dalil ni. Saya nak tunjuk tadi, pasal kita nak ambil faham dalil ni, dia mesti dalil Quran tu, dalil nakli dan dalil akli. Nakli tu mesti disyarahkan betul dengan nakli, dengan akli. Kenapa pula? Pasal antara syarah betulkan nakli tu dengan akli dia, maksud mesti syarahkan yang nakli tu, yang Quran hadis tu mesti tepat macam mana yang daripada nakli yang lain yang menselesaikan dia adalah akli. Boleh faham tak awak? Susah sikit bahasa tu. Boleh? Macam tak faham ni. Semua dalil-dalil Quran hadis, nak ambil faham ni tu tak boleh dengan hanya semata-mata Quran dan hadis, apatah lagi dengan istilah semata-mata Al-Quran dan hadis yang pahaman zahir terjemah. Tak boleh. Semua yang zahir terjemah tu hendaklah diselesaikan dia dengan akli. Yang tu yang ulama dah selesaikan untuk kita. Kita nak selesai tak pandai.
Apa saya nak sebut ni, contoh macam Allah Ta'ala atas aras tu, macam pahaman beliau tu. Kan ayat Quran yang cerita sumastawal arsh banyak tak? Oh, banyak. Tu nak sebut semua angka tu, kira tengok. Kita pun macam Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh. Oh, ada thumma istawa 'alal arsh lagi. Apa lagi ayat Quran? Saja kita cari sikit. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tu satu. Lagi apa? Selalu sikit kita banyak yang hapus Quran. Kalau apa yang Quran keluar sebiji ke depan nak kata apa, tempat tu banyak lah. Kalau kita baca Quran, kita akan perasan banyaknya tempat tu. Memang betul, baik. Tak banyak tu satu hal. Ada ayat Quran gini tak? Innallaha ma'ana. Ada? Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Ada tak? Faham tak ayat Quran tu? Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita, faham tak? Bersama dengan kita ke atas aras. Betul? Ayat Quran tu dah buat macam ni. Tadi kata atas aras. Innallaha ma'ana. Kalau dia kata dia nak berdalil dengan banyak, baik kita berdalil macam ni. Innallaha ma'ana. Ayat Quran yang istawa ala arsy ni semua sebut dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman, innallah. Allah dengan Ar-Rahman mana kuat? Pasal apa? Allah nama zat, Ar-Rahman nama sifat. Dilalah nama sifat dengan zat, mana kuat? Kita belajar balaghah juga. Inna ada, nahu ada, inna ada taukid dia. Ada taukid. Ar-Rahman ala arsy istawa, tak ada satu ayat Quran yang ada innal Ar-Rahman ala arsy istawa, tak ada. Tak ada. Inna Allah alal arsh, tak ada inna. Yang ada inna dengan tak ada inna mana kuat? Ada inna. Dua dah menang tak? Inna Allah ma'ana ke sumastawa alal arsh? Untuk Allah Ta'ala duduk kat kita lah. Kenapa soal pula macam ni? Kat kita, dekat kita tak? Bersama-sama kita. Betul? Bersama-sama, faham tak? Faham? Kita sekarang bersama-sama tak? Allah Ta'ala pun bersama-sama tak? Apa faham? Mana tak nampak pun? Kata bersama-sama. Itu pun satu ayat Quran. Dua pun atas makna umum. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang sabar. Pula tadi kata bersama-sama kita. Ni ada khususiat pula. Bersama-sama dengan orang yang sabar. Ada ayat Quran macam ni pula. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Kamu tu siapa? Islam kafir masuk tak? Lelaki perempuan masuk tak? Kanak-kanak dengan orang dewasa masuk tak? Hak munafik, kafir, Yahudi, Nasrani masuk tak? Kum tu masuk tak? Jadi Allah Ta'ala pun bersama tak dengan orang Yahudi, bukan saja bersama dengan kita. Macam faham tu macam tu tak? Faham ayat Quran sekali lalunya. Betul kat mana Allah Ta'ala? Di araskah? Bersama kita kah? Bersama orang sabar kah? Bersama dengan kamu kah? Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ayat Quran lagi. Di mana saja kamu beradab, di situlah Allah Ta'ala. Di mana kita beradabkah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih hampir daripada kamu, daripada urat nyawa kamu. Di urat nyawa kah? Allah Ta'ala dekat kan jauh kan kita? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat, kata Allah Ta'ala. Macam itu mana nak itikad? Dekat. Agak urat nyawa, urat tekor kita di aras. Ada Quran macam tu. Amintum man fis sama. Di langit. Itu tak sebut aras. Di langit kah? Wa huwa alladhi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Dialah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Tuhan di langit dan di bumi. Maksud dua-dua tempat dia. Langit pun tempat dia, bumi pun
Apa pula ada hadis macam ni pula? Yanzilu rabbuna fi sulusul lail. Turunlah Tuhan kita pada 2/3 malam. Turun, faham turun tak? Turun ni apa? Dia daripada atas ke bawah. Dan tak ada yang Quran dan hadis cerita naik balik tau. Untuk macam mana ayat Quran tu? Berterabur lah. Apa faham ni? Boleh pakai dengan ayat Quran makna mentah-mentah gitu. Kalau faham mentah-mentah tu apa jadi? Itulah jadi Wahabi. Kalau tak jadi Wahabi apa? Kafir terus yang tekok tu. Kaedah dilalah akal dia. Itu saya nak syarah apa? Semua nakli ni tak boleh dipaham dengan nakli mentah-mentah. Mesti ditatbikkan, diselesaikan dengan akli. Jadi akal kena apa? Macam mana? Mestilah semua ayat Quran itu tak dipegang dengan zahir dia. Kalau dipegang dengan makna zahir dia, dia akan jadi ayat Quran tu bertelagah dan memberikan satu makna yang konflik lah, yang ada komplikasi. Boleh kata macam ni, saya boleh macam ni, saya anak, saya bapa, saya suami, saya cucu, saya dalam masa yang sama. Tapi boleh tak jadi macam tu? Dia mesti dimurnikan. Macam mana nak murnikan? Kalau saya sebut gini tu, saya bapa, saya anak, takkan masa yang sama tu. Macam ni, saya bapa pasal iktibar. Pasal apa? Saya ada anak, saya bapa. Saya anak pasal saya ada bapa. Saya bapa pasal saya ada anak. Saya suami pasal saya ada isteri. Tapi saya tak boleh jadi isteri pasal saya jantan. Saya tawan pasal saya ada datuk. Saya datuk pasal saya ada cucu ni. Betul. Saya guru pasal saya ada murid. Saya murid pasal saya ada guru. Saya guru pasal saya ada murid. Saya bodoh pasal ada orang lagi pandai, dan saya pandai pasal ada orang bodoh. Boleh lah macam tu? Boleh. Okey. Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala takkan nak syarah macam tu. Ulama kata apa? Semua ayat itu kalau kita faham dengan zahir ayat, memahamkan Allah Ta'ala macam makhluk. Sedangkan prinsip dia macam ni, laisa kamitsli syai'. Ada ayat Quran itu pula. Tidak ada seumpama dia dengan satu. Jadi menisbahkan dia dengan tempat. Ada umpama tak? Ada bandingan tak? Ada misil tak istilahnya? Allah Ta'ala ada misil. Subhanallah. Itu macam mana nak faham ayat Quran tu? Mesti tak dipegang dengan zahir dia. Pasal semua tu kalau faham, memahamkan tempat tak? Arash tempat, langit tempat, bersama kita tempat, bersama orang Sabah tempat, bersama kamu tempat, dekat ni tempat, kau kat Tengkok tempat. Betul? Semua tempat tu. Langit tempat, bumi tempat, semua tempat. Sebelum daripada ada makhluk ni, Allah Ta'ala ada belum? Ada. Betul, dia perlu tak tempat? Mesti bukan makna tempat pada semua ayat itu. Satu bila semua bukan makna tempat, bukan di arash, bukan di bumi. Itu atas bahas pula. Boleh ada tak keupayaan kita nak bahas zat Allah Ta'ala? Boleh? Tak boleh. Kenapa? Memang kita tak pernah disuruh untuk bahas zat Allah Ta'ala. Bahkan kaedah ulama kita ajar sekali lagi, kaedah berfikir. Dan nas ni daripada Quran. Kita ada roh tak? Pernah ada orang tanya tak pada sahabat kepada Rasulullah tentang roh? Allah Ta'ala kata apa? Qulir ruh min amri Rabbi yas'alunaka 'anir ruh. Mereka pernah tanya kepada Rasulullah mengenai roh. Allah Ta'ala suruh jawab apa tentang roh ni? Roh adalah urusan Tuhan aku. Maksudnya roh adalah urusan Allah Ta'ala. Di mana yang kata urusan Allah Ta'ala ni? Kita tak tahu hakikat roh. Roh ada tak kat kita sekarang? Ada tak ada? Empat tahu tak roh ada kat abang sekarang? Tak tahu. Saya nak berbahasa ini, bangang kalau tak tahu. Memang. Habis tu, takkan abang tak tahu roh tak ada gambar? Ada gambar? Ada tak ada? Ada. Diam ini, ada tak ada? Ada. Betul ada. Memang ada. Berapa persen ada? 100% ke 50% saja? 50% kalau duduk macam ni itu 50% tu tak lama lah tu. Tak mampu lah sikit lah bahasa ayat macam tu kan. Tapi saya nak cerita apa ni, bila roh ada kita tahu tak rupa roh macam mana? Roh buat pada bahan apa? Dah ada kat badan kita, mestilah urat, darah, air, api,
Macam tu kot bahasa dia. Tanah, bulu. Di mana roh sekarang? Takkan tak boleh tunjuk ada kat kita. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Roh yang ada kat kita sekarang kita boleh tunjuk tak kat mana? Roh tu makhluk tak? Makhluk pun kita tak boleh nak tunjuk ada kat mana, dan makhluk tu sekarang ada kat kita pun kita tak boleh cerita hal dia dengan details, betul tak? Kalau makhluk pun kita tak boleh cerita di mana dia, macam mana rupa dia. Allah Ta'ala andai ingat ke kamu boleh cerita Allah Ta'ala ada di mana? Boleh cerita Allah Ta'ala di mana? Siapa yang berani cerita macam boleh jadi kufur tak? Macam apa? Kalau roh tu urusan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ni urusan siapa? Urusan kita. Boleh kita nak bahas zat dia? Boleh? Tak pernah dibahas bab zat Allah Ta'ala. Kita pun ada hadis tak sebut tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah, kama qala. Kamu fikirlah pada zat, fikirlah pada makhluk Allah, jangan fikir pada zat Allah Ta'ala. Larangan pun dah ada. Itu boleh tak fikir zat Allah Ta'ala macam mana? Tak boleh fikir tu macam mana? Zat dia tu rupa macam mana? Zat dia tu daripada bahan mana? Zat dia ada di mana? Macam itulah roh atau bahasa ulama sama prinsip. Tak di mana kita bahas bab zat bab roh ni. Apa dia? Roh ni rupa lagu mana? Roh ni buat daripada bahan mana? Roh ni ada di mana? Kalau bahas pun sampai tak? Kalau bab roh pun tak boleh sampai, boleh bahas tak Allah Ta'ala di mana? Kalau bahas pun sampai tak? Untuk ayat Quran ni melambak-lambak kita sebut tadi tu, nampak macam mana? Mesti jangan dipaham dengan mana? Zahir dia. Satu ulama sebut dah, ayat Quran tu, semua ayat Quran wajib beriman, tak boleh satu pun dinafi. Tetapi untuk memahamkan makna dia macam mana? Subhanallah, Maha suci Allah Ta'ala daripada dierti dan dipahamkan ke dia kepada makna zahir ayat. Pasal itu ialah kaedah salah dalam memahamkan ayat Quran. Betul ayat Quran tu macam mana? Ada hadis Nabi perintah macam ni, amir ruha kama marrat, kama ja'as, silap sebut. Amir ruha, kenapa hadis tu? Amir ruha kama ja'as. Amir ru daripada marra. Apa marra? Marartu. Marra Zaidun. Marartu bi Zaidin. Mana marra? Lalu. Amir ru, lalukanlah. Amir ruha, kamu lalukan ayat Quran ni, ayat mutasyabihat ni. Amir ruha kama ja'at, macam mana dia datang. Boleh faham tak lalukan ayat Quran ni? Lalu faham? Bagi lalu je lah. Innallaha ma'ana. Sudah. Boleh bahas? Bahas tak mana yang tak boleh? Makna yang mana tak boleh? Zat Allah Ta'ala, bahan apa dia, dan di mana dia tu dengan tentu boleh. Nak mampu nak bahas. Untuk nak buat apa ayat Quran? Beriman tak? Untuk nak beriman macam mana ni? Amir ruha kama ja'at. Lalukan saja macam mana dia datang. Jadi faham apa tu? Ayat ni tak boleh bahas dari sisi sudut makna dia, apatah lagi nak bahas zat dia. Dan zat tu nak bahas apa kita nak bicara ni? Tempat dia. Bahas tempat kalau macam mana? Itu ialah jalan untuk jadi kufur. Nak jadi kufur, kena jadi beriman. Nak beriman kalau macam mana? Amir ruha kama ja'at. Itu kaedah salaf. Yang ni yang salah, telah salah disyarahkan oleh golongan W. Kata-kata salah. Pasal dia memberikan satu bukaan pada orang ramai untuk kata dia, kita jangan taklid buta. Untuk apa? Kena bahas nas. Sampai orang bengong tak kerti baca Quran pun disuruh bahas nas. Bila orang bengong tak kerti dan pula tu tak pernah dengar huraian-huraian, lepas tu pergi bahas ayat Quran macam agak-agak betul tak? Yang kerti ayat Quran sikit pun tak betul. Yang ustaz-ustaz demo tu pun kerti Arab jugalah. Macam tu pun sewil, tu pun jadi kufur, tu pun jadi wahabi. Apatah lagi orang awam ni macam mana? Gila babi tak? Berapa kali gila babi ada? Nak sebut tu lagi pula ayat babi indahnya bahasa kan. Tapi macam mana nak menunjukkan jijiknya pahamannya tu? Macam mana jijiknya khinzir? Nampak jijik tak? Kau nampak babi macam geli ke? Comel babi tu ada. Macam tu lah jijiknya kena faham pada wahabi. Oh sedap sikit lah buat maknanya itu. Jijik tak? Kalau tengah-tengah nak makan nampak tik ayam macam
tambah selera. Ui, tak ayam macam sama belacan macam tu. Ui. Mau tak lalu makan tambah bau apa ni. Bau sampah pun kita dah kembang tekok je lah. Okey, saja nak sebut bandingan situ. Wahabi ni macam itulah, macam khinzir. Semua macam khinzir. Khinzir pun nampak lembut sikit. Babi macam. Babi tu nampak geli lagi lah. Khinzir tu bahasa lembut sikit. Okey, apa saya nak cerita ni pagi ni? Saya nak cerita dalil. Penting nak ambil faham dalil. Dan cara nak ambil dalil tu faham kena penting tak? Penting tak tu? Satu saya syarahkan tadi. Macam mana nak ambil daripada yang nakli dia dan macam mana nak disyarahkan dengan akli dia. Dah ulama kita dah syarah betul ke baru tergigih nak buat. Mereka dah kenal Allah Ta'ala, mereka dah faham Allah Ta'ala, mereka ni dah dapat didikan yang betul dengan Allah Ta'ala, mengenai macam mana faham Allah Ta'ala, macam mana ke Rasul, melalui pula proses ilmu yang sangat hampir dengan dekat dengan orang yang takwa dengan Allah Ta'ala, pakar dengan Quran, pakar dengan hadis, hidup pula dengan orang takwa, dikeluarkan kaedah kat kita, kaedah takwa tak? Satu dia, kita kalau dapat silsilah ilmu daripada orang betul, memang insya-Allah ilmu kita betul. Tapi kalau dapat daripada golongan itu yang banyak membaca je ni, bergurui tak? Dia akan baca dan dia akan faham. Agak-agak syaitan agak-agak bagi tak dia dah faham betul. Dah nama pun syaitan, dia dah akan bagi faham betul. Tu yang ulama dah bagi kita pernyataan lama lah. Ni cerita-cerita ulama dulu ni apa dia? Man lam yakun lahu syaikhun fa syaitanu syaikhun lahu. Fa syaitanu syaikhun lah. Siapa yang tak ada syekh, tak ada guru kat dia, dia tak pernah guru, tak pernah dengar penjelasan macam ni. Ada guru pun tak mau dengar, tak mau mengaji. Macam mana? Fa syaitanu syaikhun lah. Ada orang yang dah jadi syekh pun boleh jadi syaitan lagi. Kalau kita tengok sejarah ulama-ulama dulu, ya Allah, gerun gitu, gerun dah mana. Orang dulu ni yang jenis akidah dia, dengan hafal Quran dia, dengan berdamping dengan ulama dia, dengan hampir mereka, darjat mereka disebabkan kenal ilmu dia dan ibadat dia pada Allah Ta'ala, tertu pun syaitan boleh bagi sesat lagi. Yang macam zaman kita ni agak-agak macam mana? Syaitan tak perlu bagi sesat, dah sesat lah. Agak-agak dia akan biarkan kita dapat hidayat ke macam mana? Saja sebut itu sikit. Itu kena risau banyak kita zaman ni. Tambah yang mengaji. Yang mengaji pun anak semua mengaji ni bagus ke? Okey ke? Yang dalam duk mengaji pun kita dapat tengok yang payout macam-macam. Betul? Yang mengaji, yang memang mengaji tapi tak mau mengaji, yang mengaji, yang main-main mengaji, yang mengaji tapi terpaksa main mengaji, yang mengaji ke apa dia? Yang mengaji rupanya tak mengaji, yang mengaji rupanya jasad dia mengaji, hati tak mengaji, yang mengaji apa lagi yang sebut? Yang mengaji rupanya dalam tempoh tertentu dia mengaji, lepas tu tak ada azam dah nak mengaji. Ada macam tu. Kita mengaji ni macam mana? Sampai mati je tak? Ada memang azamnya tu. Tak ada wajib taubat, betulkan akidah tu. Wajib taubat lah ni, wajib taubat. Siapa yang ajar mengaji sepanjang zaman ni? Rasulullah tak? Utulubul ilma minal mahdi ilalah ditulabul ilmi faridah tak? Fardu. Cukup tauhid sekali mengaji. Cukup. Siapa dia cakap itu? Pada Rasulullah tak sabda gitu lah. Allah Ta'ala betul tak? Rasulullah betul tak? Jadi dia cakap tu mesti betul tak? Ada mungkin silap tak? Mungkin silap. Tak mungkin silap. Jadi atas kita bicara ni, Rasul tak mungkin silap. Betul dalil pun ada. Okey, dalil. Dan dalil ni dia sebut dalil akli. Kata dia bermula dalil akli. Jika Rasul-Rasul itu khianat, buat yang ditegahnya, nescaya jahillah Tuhan. Ni dia panggil perkara yang lazim. Bila kata Nabi ini buat benda ditegah, dia akan melazimkan daripada faham di situ Tuhan ni jahil. Macam mana kata sahabat ni, tengok lepas Rasulullah wafat, ada di kalangan sahabat ni yang kafir, yang dah keluar daripada ajaran Islam. Dia akan melazimkan apa dia? Jahil dengan Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum tak? Wa radu anhu tak? Lepas tu
Bila Rasulullah wafat, sahabat tak jadi macam tu. Jahil tak orang taklah. Dia akan memahamkan jahil, layak tak jahil. Jadi apa sebaliknya? Tak mungkin macam tu. Sahabat mesti adil. Lagipun kita dapat cerita kata sahabat tak adil ni, Quran ke hadis? Tak ada. Yang kita dengar perkawaran jadi tak adil ni apa? Fakta sejarah. Macam mana sejarah apa? Sejarah Syiah yang banyak cerita macam tu. Antara fakta sejarah dengan Quran hadis, nak pakai apa? Mestilah nak pakai Al-Quran hadis. Mana boleh nak pakai dengan fakta sejarah? Fakta sejarah, dia pun kalau atas kata fakta sejarah kita nak ambil, dia mesti ada disiplin salah silah ilmu, mesti ada. Faham silsilah ilmu? Nak faham hadis kena ada silsilah hadis tak? Kena ada sanad tak? Sejarah pun kena pakai sanad tak? Boleh pakai sanad bodoh-bodoh. Tapi itulah prinsip satu dunia pakai fakta sejarah. Ambil fakta bodoh-bodoh. Antaranya kita sebut hantu ada. Itu dekat dengan Melayu tu. Parameswara ni memang ada. Tapi itulah kita belajar dalam sejarah, betul? Parameswara ni asal orang Melaka. Tak, dia orang Singapura. Singapura pun nama asal Singapura ke? Tak, nama dia Temasek. Pemerintah pada masa tu nama dia apa? Temagi. Mau belajar sejarah. Saya lani sampai ini, ingat saya belajar tu tingkatan 1 tau. Belajar Sriwijaya, Majapahit, Kerajaan Melayu Funan, apa benda lah. Mana dalil nas Quran hadis? Sepatutnya subjek itu sepak lah, bongkang, buang longkang lah. Belajar pula bukan sejarah Islam, bukan sejarah Rasulullah. Sejarah apa belajar? Sejarah Sriwijaya, sejarah Majapahit, sejarah Melaka. Pula tu cerita apa? Dia nak besar cerita apa tu? Dia bukan cerita zaman Kesultanan Melaka, yang Kesultanan Melaka cerita Islam. Dia tak highlight semua hal itu. Dia cerita highlight siapa? Alfonso de Albuquerque. Betul tak? Nama tu sampai ni kita hafal ke? Tarikh pun 1511. Waktu dia cerita apa pula lagi? Dia tak cerita Belanda. Waktu banyak orang putih pula, British pula. Bila British, Jepun. Waktu merdeka. Siapa yang buat merdeka ni? Tengku Abdul Rahman. Tu yang tujuan dia nak cerita. Sakit hati lah sikit dengan cerita ini lah. Dia tak cerita hak Islam zaman Kesultanan Melaka tu. Dia tak urai pun Malaka tu. Kamu tahu pasal apa nama Malaka? Daripada Malaka. Laka apa? Laqiyah. Laqi tu Abdullah. Orang apa? Bertemu lah. Malaka, Malakat. Ini tempat bertemu. Bila dia cerita apa? Francis Xavier, apa nama? Laksamana Chiang Ho. Bisa dengar nama tu? Dia orang ni buat apa? Francis Xavier ni buat apa? Untuk menyebarkan pahaman Kristian, betul tak? Bila Melaka ni, pedagang-pedagang Arab datang bawa ajaran Islam kepada Melaka, sehingga Sultan Muzaffar Shah dikatakan para Meswara pun menerima Islam. Disebabkan buat apa? Siapa pedagang Arab, pedagang India daripada Gujarat datang ke Melaka untuk apa? Untuk berdagang. Mana bangsatnya dia orang ni? Kamu tahu tak, saya geram saya sebut bangsat begini macam apa? Orang Arab disebut berdagang. Disebut Gujarat, orang-orang daripada India yang Islam ni menyebarkan Islam, bawa pergi tanah Melayu. Pasal apa? Pasal berdagang. Kepala otak kau. Orang sahabat semua, ulama-ulama kita datang ke negara lain ni, semua tak ada maksud lain tau. Apa? Dakwah. Bukan berdagang lah. Tapi dia ajar apa? Francis Xavier menyebarkan agama Islam. Agama Kristian. Siapa lagi nama-nama yang nama orang putih, nama padri-padri siapa? Dekat Melaka tu ada sampai lah ni apa tu? Saint Paul ada? Tak tahu. Nama pun tak tahu. Tak pernah pergi pun. Kami pergi lah.
Nanti kita pergi. Tapi pergi 23 bulan tu, terus pergi nilai pergi Melaka tu. Negeri Sembilan kita ajak ke Melaka sikit. Tapi kena ngaji zubat dulu lah, pergi khatam 2 hari. Waktu tu kita pergi tengok kesan-kesan sejarah. Apa tu? Nak tujuan nak cerita apa? Nak kata diorang ni bukan highlight kan pada cerita Islam zaman Melaka tu. Saya mengaji ada Tok Guru cerita bila Melaka ada apa? Melaka ni sepanjang sungai Melaka tu semua pondok-pondok pesantren. Zaman British tu apa? Portugis duk main serang tu. Golongan pondok ni lah yang pertahankan Melaka. Pasal sepanjang sungai Melaka tu ni lah pondok-pondok mengaji. Tu yang nama jawatan pun bendahara ni laksamana apa? Siapa ni yang jadi laksamana semua ni? Semua daripada orang-orang mengaji Tok Guru, ahli-ahli ulama. Semua ni lah yang pertahankan Islam. Itu dia orang dengki. Dengki apa? Dengki kat agama Islam tu. Bila Islam tersebar macam zaman Malaysia ni pun, kalau maju Islam ada orang dengki. Lagi saya cerita tu pula, saya syarah tu pula. Saya nak cerita apa ni? Asal kita nak cerita tentang dalil ni. Jadi dalil akli ni, asal saya sebut patah sejarah apa tadi pun, patah sejarah dia bukan satu dalil. Tak. Tambah pula atas apa-apa patah sejarah dia ambil cerita betul. Bangkang pula ayat Quran dengan nas. Lagi gila tu. Saya nak sebut ke Syiah saja. Dia kata apa? Sahabat banyak yang berpaling bila Rasulullah wafat ni, tinggal 3 orang yang sahabat. Ada 4 orang sahabatnya. Yang lain semua kafir habis. Ayat Quran kata radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dengan fakta sejarah tu dia boleh memasuk ayat Quran. Cara berdalil yang salah. Okey, dengar elok. Satu, dalil akli macam ni. Rasul tu, kalaulah Rasul tu khianat, buat yang ditegah, nescaya jahil lah Tuhan. Okey. Saya nak syarah tu tadi semua tu. Tiada tahu ambil pesuruhnya. Sedangkan ayat Quran kata apa? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Ta'ala dia amat mengetahui di mana siapa orangnya untuk dia nak nanti jadi Rasul dia. Tiada tahu ambil pesuruhnya. Orang yang tiada khianat, seolah-olah Allah Ta'ala tak tahu siapa khianat tak khianat. Begitu juga jahil Tuhan itu mustahil. Nampak cara berfikir dia? Jahil Tuhan ni mustahil. Bila Allah Ta'ala mustahil ni, jahil ni mustahil, apa faham? Mesti alim tak? Bila alim faham tu di sebaliknya apa tadi? Mesti Rasul yang layak jadi Rasul tak? Antara kelayakan Rasul ni apa? Khianat ke? Apa? Amanah lah. Amanah tu apa makna dia? Ismah tak? Bahasa kita pakai apa? Mesti maksum tak? Kenapa? Lazim daripada alimnya Allah Ta'ala. A'lamu haitsu yaj'alu risalat. Tentulah Rasul yang dilantik ialah memang selayaknya untuk jadi Rasul. Tak mungkin salah. Tak mungkin silap. Tak mungkin salah silap mana? Faktor keturunannya. Tak ada Nabi Rasul dilantik daripada keturunan yang tak baik. Itu begitu cerita dah mengikut atas masyhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Nabi Rasul ni memang daripada keturunan baik. Tidak ada mak bapak mereka yang dalam keadaan kafir yang masuk neraka. Padahal kafir pun kafir ahli fitrah, ahli fatrah. Pasal mereka kebanyakannya kalau ayah mereka bukan Nabi, bukan Rasul, mereka ni dibesarkan dalam keadaan yatim piatu. Itu yang antara kisah itu kita sebut kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Muhammad. Semua Nabi Rasul ni, kalau mereka ni adalah Nabi jadi Rasul dan Rasul ataupun Rasul, bila ada ayah mereka yang ayah mereka bukan Nabi dan Rasul, biasanya mereka dibesarkan dalam keadaan yatim. Apa makna yatim? Tak ada, mereka tak berbapa sejak pada kecil lagi. Sama ada mati semata mereka dalam kandungan ataupun mati selepas dilahirkan, tapi mereka masih bayi lagi. Supaya mak ayah mereka ni tak diistilahkan, itu ayah dia, tak diistilahkan sebagai orang yang mukallaf, kena beriman tapi tak ikut ajaran Nabi Rasul. Tak. Itu yang ulama syarahkan Nabi semua. Itu antaranya kita sebut kisah Nabi Ibrahim. Itu yang zahir ayat. Kalau faham macam Nabi Ibrahim ni yang suruh jual berhala tu ialah ayah dia, bukan ayah dia, pak menekan dia. Kenapa? Ayah dia bukan pembuat berhala.
Kalau sembah berhala dia pun, tapi yang jual, buat berhala suruh jual tu, itu bukan ayah dia, tu pak menekan dia. Kenapa? Kaedah ni. Itu ulama ajar kita dengan kaedah yang dia lah murni kan, supaya kita punya akidah jangan silap kan Nabi Rasul. Kalau faham zahir ayat macam mana? Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Dia kata minta ampun Nabi Ibrahim ni minta ke bapak dia. Quran kata bapak. Di saat memang bahasa lafaz kali lalu li abihi tu mana bapak. Tapi masuk abihi tu, gelaran abi tu adalah pak menekan, bukan bapak betul. Apa kaedah-kaedah dia? Ulama syarah lama dah katakan kau tak ngaji. Kau baca Al-Quran je ke, tengok terjemah ke, kau tengok ngaji tok guru yang syarah. Kalau saya ngaji, saya kelahi ke, saya kelahi kat tu dulu. Memang ayat Quran. Baik kau ambil faham ayat Quran tu dengan kau baca kan, kau ngaji tok guru. Tok guru mana yang kau jumpa kau pergi belajar ayat Quran tu? Ada? Zaman lalu ni kena mengaji macam tu. Satu kena mengaji berguru. Kau ambil faham macam mana ayat Quran tu? Guru mana yang ajar kau macam ni, akidah macam ni? Sebut ayat Quran Zuhir. Sahlah kau ambil Zuhir lah. Kalau kau ambil Zuhir, kalau gitu kau kata macam ni lah, Nabi Muhammad sesat tak sesat? Sepatutnya tak sesat, betul tak? Allah Ta'ala sendiri kata Nabi Muhammad sesat. Wa wajadaka dhallan fahada. Kalau dia nak kelahi tu, Quran terjemah sekali lalu tu Allah Ta'ala kata apa? Wa wajadaka. Adakah tidak Allah Ta'ala dapati kau ni wahai Muhammad dhallan, dalam keadaan sesat, fahada, kemudian Allah Ta'ala bagi petunjuk. Dan memang ada kumpulan ni buat W selama je dia kata apa, Nabi Muhammad ni mak kampung je, dan dia pun sebelum dia dapat hidayat jadi Nabi Rasul ni, dia pun sesat juga. Dia kata apa? Allah yang kata Nabi Muhammad sesat. Celaka lah dia orang ni. Tak ada akidah langsung, tak ada langsung memuliakan Nabi Rasul, tak ada langsung takzim dengan Nabi Rasul. Terjemah Zuhir macam tu, betul tak? Maksud macam tu kan? Maksud tu lah kau kena mengaji. Terjemah boleh terjemah, maksud ni yang kena mengaji. Bila kita dah mengaji dengan kaedah macam ni, Nabi Rasul maksum tak? Maksum. Jangan kata benda makruh tak ada, takkan sesat. Untuk ayat Quran tu nak buat apa? Tak boleh dipaham dengan Zuhir. Istilahnya dipanggil apa? Kena takwil. Apa makna takwil? Memalingkan makna asal kepada satu makna yang layak kerana munasabah. Apa munasabahnya? Takkan Nabi Rasul sesat, biar benar. Kalau ada orang bagi huraian macam ni, dia sesat sebelum jadi Rasul, dia jadi Rasul tak sesat lah. Salah lah juga tu. Pasal apa? Masyhur kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Wajib itikad Nabi Rasul ni, mereka ni Allah Ta'ala maksum dia, pelihara dia sejak boleh lahir lagi. Itu kaedah yang besar dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau dia pakai kata Nabi Rasul ni maksum bila jadi Rasul aja, macam menyalahi kaedah jumhur ulama. Kenapa kau ambil pendapat macam tu? Awak banggang kan? Padahal kita Nabi Rasul kena mulia kan tak? Kita kadang-kadang yang kata kat Nabi Rasul, kat kita pun kita mulia tak? Kita dulu ada dosa kat kita. Macam kita pula bagus lagi. Kita pun tak rasa kita sesat. Kita sekarang kita sesat ke kita tak sesat? Jawab. Sekarang ni sesat ke tak sesat? Ngaji pondok lah kan sesat pula. Padahal banyak benda sesat lagi tak? Banyak lagi bengong lagi tak? Banyak lagi tak betul lagi? Sampai kita rasa Rasul sesat lebih daripada kita ni, macam masalah lah. Apa-apa tu macam tu. Dia boleh kata Nabi Muhammad ni pun Allah Ta'ala yang kata dia sesat. Jadi dia tak rasa dia sesat tau. Dia boleh kata Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala yang kata dia sesat. Dia tak rasa dengan dia kata macam tu dia sesat. Dia tak rasa kan? Satu dia berani kata itu. Alhamdulillah. Hafizanallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi kalau kata orang Ta'ala jahil, ini orang Ta'ala silap nanti Nabi Rasul memahamkan tu orang Ta'ala jahil. Jahil orang Ta'ala ni mustahil. Jadi bila orang Ta'ala mustahil jahil, tentu alim. Bila alim, memang dia alamu haitsu yaj'alu risalata, tentulah dia letak Nabi Rasul ni layak tak? Betul tak? Amanah tak? Maksum tak? Mesti.
Ataupun kaedah berfikir dia, nakli dia macam ni, akli dia. Nampak? Ulama kita ajar berfikir ni, waras ke kada waras? Waras kada waras, silap-silap sebut. Cara kaedah berfikir waras ke, logik ke tak logik? Dia khilafi akal tak? Tak menyalahi khilafi akal. Dia mutabik akal. Cantik tak? Kemas. Itu yang kita dah cerita Nabi Adam itu. Best cerita Nabi Adam ni sebenarnya. Cerita yang mengasyikkan. Kisah cinta punya. Bukan kisah orang kedai ber lawan orang Ta'ala makan buah hudi. Bukan. Okay. Apa jalan sekalipun, kalau kita dengar cerita tu, kita boleh betul dengan pula cerita tu. Misalnya contoh, yang makan buah hudi ni, Nabi Adam saja-saja makan kan? Saya itu dah sebut dah kisah kan. Pasal kalau Nabi Adam pun fawaswasa lahum syaitan, Nabi Adam agak-agak syaitan boleh bagi was-was tak? Tak. Siapa yang berjaya di was-was kan? Hawa. Fadallahuma bi ghurur. Ada kita sebut itu sekali lalu kan. Dia tunjukkan kata hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkil la yabla. Nak tak aku tunjukkan kepada satu pokok yang menyebabkan kau kekal dan dapat satu kerajaan yang takkan binasa selama-lamanya. Nabi Adam agak terkecoh tak? Nabi Adam tak. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hamba aku, siapa hamba aku, masyhur sebut lama tafsir, hamba aku tu ialah Nabi Rasul dalam ayat Quran tu. Laisa alaika sultan. Kau tak akan ada keupayaan atas mereka. Hamba tu apa? Nabi Rasul. Dia boleh was-waskan Nabi Adam tak? Jadi siapa yang terwas-was itu? Hawa. Jadi Hawa macam mana? Dia kata apa? Bang, makanlah bang. Itu kan. Nabi Adam pun makan tak? Makan pun pasal apa? Pasal tak mau berpisah tu. Pula tu bukan derhaka. Cerita bab dosa, kita cerita bab dosa tu. Tapi nak kata tu Nabi Adam, Siti Hawa yang suruh makan tu. Dari segi tak makan was-was satu. Betul? Pasal apa ikut Siti Hawa ni? Pasal Siti Hawa yang termakan was-was ni. Was-was pun pasal apa? Supaya nak duduk kekal dalam syurga. Bukan untuk lawan Allah Ta'ala dan derhaka. Okay. Cantik semua cerita tu. Itu semua cantik. Kalau kita dah dapat satu format perjalanan betul, apa saja orang cerita Nabi Hawa, Siti Hawa dengan Nabi Adam ni, memang kita boleh selesai. Dan kalau kita perhatikan dengan elok, bab Nabi Rasul ni cerita yang paling komplit yang orang nak selesaikan adalah kisah Nabi Adam. Jangan tak tahu. Pasal ramai orang cerita Nabi Adam derhaka. Awal-awal kantor ya bab kita. Syaitan tepuk tangan je. Tu orang Melayu ni bukan gaduh sangat Nabi, syaitan nak pergi sesat. Kisah Nabi Rasul aja. Tambah budak-budak masuk pasti pula apa ke sekolah pra ke, buat pertandingan bercerita. Itu pun saya sebut lah kan. Kisah pula kisah Nabi Adam. Tak pun budak bodoh so buat muhadarah pertandingan bercerita. Cerita apa? Cerita Nabi Adam. Tu orang bingung orang punya tak mengaji, puak. Buat cerita, baca buku tu buat cerita. Dah masalah pula. Sepatutnya cerita tu betul, tapi dia cerita tak betul lah. Sepatutnya cerita Ish wal Muhabbat ni, dia boleh cerita Nabi Adam berdosa. Hadirin sekalian, Nabi Adam telah melakukan dosa. Celakanya kan. Tak boleh, saya tak boleh, saya geram, saya mau keluar ayat celaka je. Geram. Dia tak boleh bengang dengan ayat-ayat macam tu. Okey. Apa saya sebut ni semua tu nak bagi mahal dengan satu prinsip nakli akli yang betul. Betul, belajar kitab ni kena baca tak banyak ada, tapi nak ambil satu prinsip tu. Apa kaedah kita nak ambil daripada yang ulama kita dah sebut. Khusus pun nak sebut dalil. Pasal dalil ni kaedah untuk bagi kita faham mantap, untuk pegang dia tak akidah yang diajar ni. Satu kalau ada ayat Quran pun macam mana? Ayat Quran lah, tapi mesti bagi betul. Pasal apa? Kita dah diajar dengan kaedah dalil. Kalau kata Nabi Adam berdosa, maksudnya orang Ta'ala tak erti nanti Nabi Adam apa, akan jadi huru-hara akidah lah. Untuk macam mana supaya betul la ilaha illallah tu yang kata Allah Ta'ala takkan silap, dia mesti alim. Mesti Nabi Adam tak berdosa betul tak? Untuk tak berdosa, macam mana dia makan buah khudi boleh keluar dari syurga? Selesaikan dia. Itu tu. Yang kalau tak ada cerita yang sabit, sepak je cerita tu. Kalau ada cerita tu macam mana? Murni dengan cerita itu. Murni bang.
Apa maksudnya? Cerita tu indahkan dia, cantikkan dia. Antaranya kita dah sebut tu, larang makan tu bukan larang haram. Larang tu larang pilihan. Semua ulama dah tolong syarah untuk kita. Apa dia? Ini format dia. Kau mesti selesai kan? Satu, kalau faham tu, nak lalu ilmu tafsir senang ke susah? Nak faham tafsir senang ke susah? Kena ilmu banyak. Antara ilmu besar sekali ilmu apa? Ilmu akidah ni tu betul. Kalau tak betul lah, tu yang jadi kata Nabi Muhammad sesat tu. Pasal apa? Nas Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad sesat. Boleh. Yang ni yang kita tengok dalam masyarakat lah ni pula tu, yang mengajar tafsir tu siapa? Ustaz-ustaz popular. Lepas tu yang mengajar tafsir tu siapa? Semua dalam TV, semua dalam radio. TV Hijrah, TV 9, TV 3, TV apa bala, semua ada. Yang mengaji kita pondok ni. Ni mengaji. Allah. Baik. Sekali, satu lagi kaedah berhujah disebut. Atau engkau kata macam ni, satu lagi kaedah berfikir dia. Engkau kata jika khianat mereka itu Nabi Rasul dengan buat yang ditegah yang haram ataupun yang makruh, nescaya berbaliklah yang haram atau makruh tu akan jadi taat pada hak mereka itu Rasul. Kalaulah mereka dibuat benda haram dan makruh, nescaya yang haram makruh tu jadi taat nama dia. Tak jadi haram dan makruh. Kenapa? Kita disuruh ikut Rasul tak? Ayat Quran yang suruh ikut Nabi Rasul banyak tak? Man yuti'illah hawa rasulahu ulaika allazina man ata'a Allah wa man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Siapa taat Allah Taala, taat Rasul, dia taat Allah Taala. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Rasulullah kata apa? Kalau engkau kasih pada Allah Taala, ikut aku. Suruh ikut tak? Bila ikut aku, Allah Taala kata apa? Yuhibbukumullah. Nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah Taala. Jadi punca kasih Allah Taala apa? Ikut Rasul. Ikut Rasul bagus tak? Rasul buat benda haram, kita boleh buat benda haram tak? Bolehlah buat benda haram. Pasal apa? Itu sebab untuk taat pada Allah Taala. Jadi benda haram tu akan jadi taat. Boleh tak benda haram jadi taat? Gila tak? Inna Allah la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Okey. Allah Taala apa? Wala yarda li ibadihi al kufr. Allah Taala tak redha pada hamba-hamba dia perbuatan kufur. Jadi mana mungkin akan ada dalam masa yang sama Allah Taala ikut Rasul, dan dalam masa yang sama Rasul buat benda haram. Yang ni dipanggil kontradiksi, berlaku percanggahan. Satu suruh ikut Nabi, satu jangan buat benda yang dilarang. Kita tengok Nabi buat benda dilarang, tapi kita disuruh ikut Nabi Rasul. Macam huru-hara tak? Untuk menghilangkan huru-hara tu macam mana? Mesti kata apa yang dibuat Nabi Rasul memang bukan benda haram. Kalau ada rupa haram, selesai yang cerita itu. Itu nak sebut tu lah. Jadi asal ayat hujah dia yang sebut ialah kalau Nabi Rasul buat benda haram atau makruh, yang haram makruh tu akan jadi taat. Okey. Tetapi dia guna kaedah nahwu sikit, ada bahasa yang nak ambil. Tetapi tali itu batal, dan apabila batal tali, nescaya batallah muqaddam, maka sabitlah nakirnya. Okey. Cantik tak bahasa dia? Ajar apa? Satu istilah. Apa dia muqaddam dan tali ni? Tali ni jangan faham tali, lepas tu tali rapiah. Muqaddam ni apa? Nak mengaji Quran, mengaji muqaddam dulu. Jangan faham bodoh itu. Bukan. Kalau yang ni ngaji nahwu, istilah dia syarat dan jawab syarat. Istilah muqaddam tali ni pun, yang ni istilah mantik. Ilmu mantik, ilmu kaedah berfikir, digunakan istilah muqaddam dan tali. Muqaddam dan tali. Muqaddam tu adalah syarat, tali tu jawab syarat. Kalau saya kata macam ni, ngaji betul-betul, nescaya kamu berjaya. Nescaya tu apa? Jawab syarat. Bahasa lain,
Tali. Saya tengok tak berjaya. Awak faham apa tu? Tali tak ada pasal apa? Pasal tak ada muqaddam. Betul? Sekarang berjaya tak berjaya lagi? Pandai tak pandai lagi mengaji? Apa faham tu? Pasal tak ada muqaddam. Apa muqaddam? Apa syarat dia? Tak bersungguh. Man ijtahada man ijtahad faqad faz. Man ijtahad yafuz. Siapa yang bersungguh-sungguh dia berjaya. Betul ke? Dia tengok tak berjaya lagi. Apa faham? Muqaddam tak ada. Tak bersungguh lah maksudnya tu. Sepatutnya kalau bersungguh-sungguh Quran 3 tahun hafal. Yang hafal Quran lah. Tengok sekarang 5 tahun tak hafal. Apa faham? Tak bersungguh lah tu. Takkan tak faham. Tu syekh dah kira muqaddam dan tali. Ngaji pondok sepatutnya alim tak? Ni awak bangang. Tak mengaji lah tu. Dua pondok. Duduk je. Faham saya cakap apa? Sepatutnya dia alim lah dua pondok. Hari-hari mengaji. Hari Jumaat mengaji. Sabtu mengaji. Mengaji pula tu. Baca kitab Arab semua. Sepatutnya pandai tak? Jawab dia dulu. Pandai tak sepatutnya? Dah tak cukup ilmu tu. Dapat ilmu tauhid pula lagi. Silsilah punya pula tu. Sepatutnya pakar tauhid tak? Betul pasal apa tak dapat tauhid lagi? Pasal tak buat muqaddam dia. Syarat tak cukup. Syarat salik tak buat. Amali salik tak buat. Macam mana nak berjaya? Muqaddam tak ada. Macam mana nak dapat tali? Itulah istilah muqaddam tali tu. Boleh faham kot? Boleh? Dia kata sekolah apa dah lah pondok ada sekolah lagi. Sekolah pun maknanya kitab senawi gini-gini. Sepatutnya pandai tak? Tapi tengok bodoh. Apa masalah? Tengok sekolah pula. Sekolah ni memang ajar tak mengajar? Sekolah memang tak mengajar. Itulah macam Persal. Ustaz-ustaz yang mengajar. Ustaz-ustaz yang bengong-bengong apa? Antara ustaz yang mengajar tu aku lah. Rupanya banyak pergi kursus. Salah saya. Pergi kursus banyak. Keluar banyak. Jadi pasal tu murid tak berjaya. Satu. Itu kalau saya pergi kursus banyak. Saya tak mengajar banyak. Kalau saya mengajar banyak tapi murid dah bodoh agak. Apa faham? Murid tak mengaji. Tak pergi kelas. Dia mesti ada muqaddam dan tali. Yang ni supaya berfikir waras. Tak? Satu kita dulu kalau pondok ni orang tengok tok guru hebat tak? Orang faham apa? Tok guru hebat, anak murid hebat tak? Tapi dia tengok anak murid tak hebat. Macam bukan masalah tok guru, saya tengok tok guru hebat. Apa masalah dia? Anak murid tak melayakkan diri dia untuk jadi anak murid yang hebat. Satu dulu orang tak tengok tok guru, orang tengok anak murid. Saya dulu orang patih orang tak apa kenal, orang kenal saya. Orang patih orang tak biasa jumpa. Tapi orang kenal saya apa? Anak murid patih. Ni anak murid patih Diorang sampai kata apa tau? Kalau anak murid dia macam ni, tok guru dia macam mana tu? Masa saya ngajar kat luar dulu lah. Betul ada yang teringin nak tengok tok guru macam mana? Mari sini. Betul apa jadi? Suruh belajar? Bukan. Hampa tak faham. Hampa tak biasa jumpa tok guru, hampa tak tahu apa saya nak cakap ni. Main-main mengaji tok guru tak faham. Tak faham tok guru cakap apa. Dengar saya mengajar, dia orang faham saya cakap. Detail saya cerita satu. Puas hati ya. Mengaji kat mana ustaz ni? Ustaz ni mengaji kat Pondok Ratih. Si boleh juga hotel best. Ada yang siap bercuti ambil duduk pondok. Saya nak sebut nama buat memang ada geng pondok, geng Ipoh tu, geng Ipoh lah yang saya sebut ni. Main pondok, buat apa? Nak mengaji direct kat tok guru ni. Mengaji tak faham. Mana tak faham saya apa? Satu bahasa tu. Memang kita Arab semua. Baca terjemah je. Kadang tak syarah pun. Macam Ustaz Manyangkut baca lah. Tu Ustaz Manyangkut tu pun kalau ikut dia syarah lah tu. Dulu tak syarah langsung. Apa bayang kalau baca Sabila Muhtadin dia boleh baca 5 muka sepetang. Kami dulu ngaji tu kan dia. Tak angkat kepala tu. Paling tantu sikit 4 baris dia. Cari tak jumpa dah. Sabila Muhtadin dia boleh baca habis dalam 8 bulan. Sabila Muhtadin tu.
Baca 2 kali ya seminggu. Hari Isnin hari Khamis. Searah Tok Guru hari Khamis hari Isnin tak ajar. Tang lepas so. Itu yang momen jengkok dia Ustaz kan. Saya pun dulu baca kitab dengar dia. Ada baca dia. 8 bulan habis sambil lama tadi terbaik dulu. Sebulan seminggu 2 kali baca. Sekali baca pun dalam sejam setengah tu dah. Saya cerita apa ni? Mengajar, dia dengar Tok Guru arwah Patih, dulu mengajar, tak faham. Jadi, dia nak buat kesimpulan apa ni? Macam mana saya boleh cerita detail? Saya faham juga kan? Jadi, dia orang, masalah ni bukan, dia kata apa? Tengok anak murid, boleh faham Tok Guru je. Tapi kalau Tok Guru tak faham juga. Apa faham tu? Maksudnya ilmu yang ada kan kau. Tak layak lagi kau nak faham dengan Tok Guru. Engkau boleh faham ilmu yang anak murid Tok Guru ya. Memang ilmu Tok Guru ni hebat tak? Hebat, tapi faham apa? Ilmu yang ada setakat kau ada tu, kau tak boleh faham lagi daripada ayat Tok Guru. Si Tok Guru ayat dia lagi dalam, lagi pendek, lagi ringkas. Yang ayat panjang-panjang ni siapa? Anak murid Tok Guru. Betul anak murid Tok Guru kadang cakap banyak. Macam-macam saya kan? Cakap banyak, padahal bengong ya pun. Bengong Tok Guru sebenarnya simple lah ya. Sudah. Dia baca bukan lama macam saya. Saya ngajar tauhid pun saya baca sejam setengah. Tok Guru tu sejam 4 kitab. Pak tutup kitab, buka pula. 4 kitab besar-besar lah tu. Sejam 4 kitab. Saya setengah jam pun 4 baris. Memang Tok Guru ni tu, dia bukan macam saya ngajar ni. Macam urut-urut Jurumiyah 3 bulan habis. Tak faham tanya dia ngapa tinggal pun. Tak ada ni. Semua hamba ni tak ada lagi. Nabi tak ada. Tak ada enggak. Allah. Saya kelentong tak apa kan, apa kata. Okey. Dekat saya cakap betul ni. Dekat saya nak bohong. Tapi saya cerita dah tu lah. Lepas tu ada orang tengok, uish, tak biasa tengok ustaz macam ni mengajar ni. Ini orang keluar, saya mengajar sebiji sifat 20 pun. Orang tengok kita, uish, lain lah ustaz ni mengajar sifat 20. Baca tasawuf ke apa, baca mengajar bila lain lah. Orang lain, ustaz lain semacamnya. Ustaz ni baca macam lain lah. Bahasa masuk hati ya. Masuk silsilah pula. Lagi ya, memang kedebu. Okey, saya nak cerita apa? Bila tengok itu, orang teringin nak tengok Tok Guru. Kalau bagi sini, Tok Guru dia sebut lah. Kata dia, tasma'u bil mu'aidi khairun min antara. Itu dah khususiyat ajar. Kamu dengar cerita Tok Guru ni, lebih baik daripada kamu tengok dengan mata kepala kamu ni. Nahu cakap lama. Tasma'u bil mu'aidi khairun min antara. Dia ada kaedah nahu tu, tapi cerita tu, cerita kaedahnya apa dia? Dengar cerita Tok Guru hebat tak? Baik kau dengar yang kau tengok pun jadi masalah ni. Siapa? Kau tengok tak sangka Tok Guru. Pergi rumah, sampai rumah tanya dulu. Assalamualaikum. Tok Guru jawab ni. Waalaikumsalam. Tok Guru ada? Tok Guru. Tak apa, nanti ada. Ni naik atas ke baju ke suban. Kau tu duduk masuk rumah apa? Teh jamu teh arwah semua. Betul turun. Oh, Tok Guru kah aku tanya tadi. Jumpa Tok Guru dah. Kadang jumpa kat sini ya, depan ni dia duduk menyapu sampah. Kadang jumpa Patih ada bendang. Oh, Patih ada ke bendang ni, kat Patih ni rupa ke mana tu. Pergi tengok. Tak sangka rupa Tok Guru, rupa orang kapal kan. Tak bagi bendang, bukan pakai semat, bukan pakai Melayu kira robas-robas ni. Kepiah pakai lah kan. Habis baju buat kerja kan. Baju buruk lelaki tengok. Untuk nampak jumpa orang tua lalu, bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak jumpa Patih apa? Dia dah balik bendang. Dia dah balik bendang. Sagi ada tu pergi ke rumah kata dia. Pergi ni. Pergi tengok. Hak ni Tok Guru dah tadi. Aku bagi salam kat Tok Guru ya. Ada apa? Kita dengar cerita Tok Guru hebat tak? Bila mai je nak tak kena Tok Guru. Betul dengar Tok Guru, anak murid Tok Guru hebat tak dengar? Tok Guru dengar macam tak faham sebiji apa dah sebut. Ada geng-geng Ipoh tu tambah dia nak dengar bunyi perkalah hulu. Agak dia faham tak? Dia kata saya tak faham satu apa-apa ustaz. Tu yang orang Ipoh punya komplain. Apa dia? Dia tengok saya ngajar, tu dia teringin nak dengar Patih ngajar. Apa tahu ada orang apa? Dia orang panggil Patih ngajar. Panggil dia Ubudiah. Panggil Ridwania. Panggil pejabat agama Taiping. Bila nama Tok Guru ramai dah orang ngaji.
Anak murid dia orang tak mau dengar, tak mau dengar kan. Macam mana murid? Jadi orang nak dengar ngaji apa? Ngaji kau tunggu. Ngaji. Majlis Ubudiyah tu, majlis Ridwan ni tu, boleh kata tak tahu parti sebut apa. Kalau sejam tu sejam. Tak tahu dia. Allah Taala dengan slang dia, dengan laju dia. Tak faham tu. Keruh apa panggil? Panggil apa? Macam anak murid dia ada yang masyhur lah. Anak piah apa semua tu. Ni semua apa? Anak murid Fatih. Jadi orang teringin dengan tu guru dia. Macam panggil-panggil je lah. Tak faham sebutih apa. Sejam tu tak faham daripada awal hingga akhir. Dengan Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tutup dengan macam doa. Tak faham sebutih apa. Siapa? Mu tak layak faham bahasa dia. Dan dengan tak tahu, kami bersusah payah nak faham apa dia ajar. Tapi bila dah faham, best tak sebenarnya? Satu emas yang sangat berharga. Bila kami dapat bahasa emas tu, kami olah dengan bahasa sendiri macam cantik tak? Cantik lah bahasa sendiri. Itu bahasa Togo, bahasa lama, bahasa Sanskrit, bahasa Jawi lama. Memang baca tak faham. Baca kitab moden faham tak? Tu anak murid banyak moden. Semua sekolah kebangsaan, sekolah menengah. Cakap macam mana? Best tak? Berbunga-bunga bahasa-bahasa cantik tak? Cantik. Bahasa Togo tak faham rupanya. Tapi siapa dalam lagi? Togo. Nak cerita apa ni? Nak cerita dengar hak Togo tu lebih baik daripada nak cerita. Boleh cerita Togo ni macam apa? Muqaddam tali. Tengok anak murid pandai, anak guru mesti pandai tak? Mesti pandai. Mesti pandai. Cuma kadang-kadang orang tak boleh nak faham pada Tok Guru. Baik, atas kita bicara sini, mengetahui tak? Allah Ta'ala, Rasul amanah tak? Rasul tak amanah kalau jadi apa? Allah Ta'ala macam tak tahu pula siapa Nabi yang Rasul ni nanti nak lantik. Nampak? Dia punya akidah, cara berfaham Sinti. Sama, kita mengaji pun sama dengan Tok Guru anak murid. Kalau anak murid macam ni, mesti Tok Guru mesti pandai tak? Macam kita, kalau kita sebut silsilah, kita jumpa Syekh mengajar. Dia orang awam, tapi dia boleh mengajar tauhid betul tak? Satu saya dapat, dia sudah tinggal lah. Macam mana? Orang awam pun boleh dapat tauhid macam ni, sedangkan dia tak kerti bahasa Arab apa. Macam mana? Syekh dia tu macam mana? Itu keadaan saya ambil faham. Cara berfikir tu Tok Guru dah ajar dulu cara berfikir betul. Itu saya tak tinggal. Orang lain tak mau ambil tu, ustaz lain tak mau ikut punya pasal. Aku tahu lah aku mengaji bang. Nampak boleh rasa mengaji tu betul. Best. Sama dari segi berfikir. Kita nak ajar ni kita dah berfikir tu dalil akli tu. Dalil akli tu. Baik, jadi asal disebut muqaddam tali. Boleh faham muqaddam tali? Syarat dan jawab syarat. Jadi kata dia yang makruh, yang haram itu akan jadi taat. Tapi kata dia tapi tali itu batil. Apa dia batil? Yang haram dan makruh tu jadi taat. Boleh tak yang tu? Boleh tak yang haram dan makruh jadi taat? Boleh tak? Mustahil. Batal lah tu. Batil lah. Palsu lah. Bila batilnya tali, apa faham? Muqaddam pun batil juga. Tak mana yang boleh menyebabkan tali tadi batil? Nabi Rasul buat benda haram. Pasal Nabi Rasul buat benda haram, jawab dia nanti yang haram dan makruh dan haram itu akan jadi taat. Tapi haram dan taat ni jadi taat, makruh dan haram ni jadi taat boleh tak? Mustahil. Jadi apa punca dia tu? Pasal mengatakan Nabi Rasul buat benda haram dan makruh. Hasil dia nanti Nabi Rasul buat benda haram dan makruh. Kita disuruh ikut Nabi dengan Rasul. Jadi membuat benda haram dan makruh adalah taat. Betul tak? Jadi buat benda haram dan makruh ni taat ke? Tidak. Betul apa keputusan dia nanti? Apa dia punya belakang tu ayat kena betulkan. Mustahil Nabi Rasul membuat haram dan makruh, kerana mengikut Nabi adalah taat. Jadi semestinya apa yang ada pada Nabi Rasul bukan ada apa-apa yang haram ataupun makruh. Betul cara berfikir. Itulah kaedah dipanggil dalil akli, muqaddam tali ni. Syarat masyrut. Dah pula ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dia ada muqaddamah sughra, muqaddamah kubra, dan ada natijah. Semua Nabi Rasul adalah taat. Mengikut Nabi Rasul adalah taat. Jadi semua Nabi Rasul adalah ketaatan. Kalau Nabi Rasul buat benda haram, saya membuat benda haram adalah mengikut Rasul.
maka membuat benda haram adalah mengikut Rasul. Itu. Ya betul. Bagi betul muqaddam tali dia. Jangan nak menyusun ayat tu. Cuma yang ni kena kemahiran berfikir sikit, betul tak? Tapi macam mana yang dihidangkan sekali lalu ni boleh fikir betul. Jadi layak tak Nabi Rasul buat benda haram? Tak layak. Okey, kita nak faham ni sipir. Hari tu pun saya sebut dah apa dia macam ni. Apa dia? Satu, kalau kita dengar aja kisah Nabi Rasul ni yang pelik-pelik, yang kata seolah-olah Nabi Rasul buat benda haram, buat macam mana? Selesaikan dia. Hari tu pun saya kata nak sebut Kubang Indo ni, tapi saya tak sebut. Saya pesan nak sejak format ni. Pesan mengaji ni paling besar, ambil faham format dia. Lepas tu nak bagi faham cerita satu-satu, ambil lain. Pasal nak cerita satu-satu, cerita Nabi Rasul banyak tak? Banyak, manalah dan nak sempat cerita semua. Tapi format dah ambil. Cerita Nabi Adam. Nabi Adam dosa tak? Kalau Nabi Adam tak berdosa, Nabi Nuh berdosa tak? Untuk akhirat esok bukan semua umat diperintahkan, diilhamkan oleh Allah Ta'ala untuk berjumpa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kata apa? Nafsi. Pasal apa dia kata nafsi? Dia tak mau minta tolong, minta syafaat untuk umat. Kalau pahaman bodoh macam ni, dia orang pun buat dosa. Out. Dosa tak? Apa format yang kita dah belajar lepas? Dosa tak orang ni? Tak. Apa panggil tu? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Tak mana boleh cerita tu? Pasal Nabi kalau tengok sikit, ambil pergi kisah ni dulu. Pasal nisbah muqaddam tali tu selesai, dia cerita nakli lagi. Allahumma salli ala sayyidina Nabi Adam dah selesai. Nabi Nuh, kenapa Nabi Nuh dia kata nafsi? Apa kesalahan yang orang duk kata salah kat dia? Pasal dia mendoakan banjir besar untuk kaum dia. Dosa tak? Dia kata apa? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Jadi Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan tinggal tahun ke bumi ni satu rumah orang kafir. Boleh tak doa itu? Apa masalah? Dah orang kafir. Pasal dia orang kafir pula berapa tahun dah dia dakwah supaya jadi Islam, jadi beriman. 950 tahun. Nampak tahan dakwahnya juga. Nabi Nuh tahan tak tahan? Tahan. Tapi yang tu siapa? Pasal memang perintah Allah Ta'ala sendiri. Perintah Allah Ta'ala sendiri. Dan perintah Allah Ta'ala sendiri supaya buat kapal apa-apa. Ini nak sebut apa? Mendoakan orang yang memang istilahnya terbukti dan dengan dakwah yang begitu lama, istilahnya memang dah pasti orang tu adalah kufur, minta dihancurkan dia, bahkan kewujudan kekalnya mereka atas ke bumi ini menyebabkan kehancuran pada orang lain. Masalah tak tu? Bagus tak bagus? Minta dia orang mati. Bagus. Betul salah tak? Tak salah. Betul kat kita apa umat boleh tak doa, ya Allah hancurkanlah mereka, hancurkanlah Yahudi ke Palestin? Boleh? Boleh? Berdosa tak? Boleh minta, ya Allah bagilah hidayat pada mereka? Boleh tak? Boleh je. Itu berdosa tak? Kat kita tak berdosa. Bagus tak doa macam tu? Tengok mampus Yahudi, mampus mereka, boleh tak? Mampus Dajjal, boleh? Mufti-mufti bengong semua mampus habis, boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau Nabi Rasul doa macam tu macam tu hasanatul abrar, sayyiatul orang muqarrabin macam Nabi Rasul tu, yang tu dipanggil sebagai sayyiat. Tapi kalau kat kita macam mana? Syabas, doa makbul. Itu mereka mampu Jahannam macam mana? Alhamdulillah ya Allah, Kau telah selamatkan kami. Kita mati siapa? Bunyamin apa? Netan tahu apa? Makan yang tofu apa tu? Dah tak tidak mau sebut lah apa kan. Dan Yahudinya tu lah yang kat Palestin tu, Israel tu. Itu Obama mampu macam. Yang mana hak orang Islam ni semua mati habis. Mufti Harun Manis habis, semua mampu habis semua macam. Alhamdulillah. Seronok tak? Kalau orang muqarrabin macam tu kan? Tak, ya Allah, tak sempat diselamatkan mereka ni.
Muqarrabin itu. Tapi Muqarrabin pun minta aja, ya Allah, hancurkanlah mereka. Pada mereka itu. Sayyiat. Haruslah ulama ambil faham dulu. Selesai. Dengan adab apa? Pasal apa? Pasal yang ni kaedah kita beradab dengan Nabi Rasul. Tak ada kata Nabi Adam pun buat salah juga. Amboi. Macam kita pula bagus pula. Dia akan bawa akidah rosak macam tu. Apatah lagi paling rosak macam mana? Sampai kita mempelekehkan Nabi Adam. Alah Nabi Adam. Begitu tak bukan Nabi Adam, semua Nabi ya. Alah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, sopek je. Akhirat esok kita minta tolong semua tak lagi cepat Nabi Muhammad je boleh. Macam bahasa macam tu. Tengok gaya bahasa saya pun sebut pun. Okey tak? Itu ayat mempelekeh je tak? Tak kena. Tak kena bahasa. Cara kau cakap lebih betul weh. Ada sopek tampor lagi sekali masuk. Okey, kita cerita semua tu dalil apa tu? Dalil akli. Jadi baguslah Allah Taala bagi akal kat kita. Pasal apa? Dengan akal yang waras bagi macam ni, yang ulama dah pimpin kita cara berfikir betul, dapat kita satu akidah yang sahih. Okey. InsyaAllah kita sambung nanti dan dalil nakli pula. Ya Quran pula. Kita dalil nakli pula nanti. Ada soal itu. Jadi nakid tu. Jadi bila batal muqaddam, batal tali, batal lah muqaddam, maka sabit nakid. Nakid ni lawannya lah. Lawannya. Bahasa lain akasnya. Bahasa mudah lah. Lawannya. Bahasa orang putih panggil apa? The opposite dia. Bila Nabi Rasul buat benda haram tu adalah mustahil. Apa nakid dia? Mustahil. Nabi Rasul buat benda haram tu salah. Mengatakan Nabi Rasul buat benda haram tu menyebabkan natijah dia haram tu jadi taat. Sabitlah nakid dia apa? Mustahil Nabi Rasul buat benda makruh dan haram. Itu nakid. Boleh. Nakid maksudnya lawan, opposite meaning daripada makna asal yang kata Nabi Rasul buat benda haram. Baik. Lain. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر والآخر الظاهر